Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وتافت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه المرتضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang mati Tuan Imam, Ketuankuasa Masjid Nurus Saadah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada lagi pada malam ini, malam yang ke-14 dalam bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Moga-moga kita berada dalam keadaan kita diberikan lagi dan berterusan kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak ada dijual di supermarket, tak ada di pasar malam, tak ada di kedai kopi, melainkan ianya hidayah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lama tak jumpa dalam kuliah. Last bulan bila sebelum PKP ya. Kat setahun dah. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih lagi boleh balik ke Lunah. Lu ingat tak boleh balik dah. 6 hari bulan 6 sejarah. 6 hari bulan 6 dengan 7 hari bulan 7. 6 hari bulan 6 saya kena serangan jantung yang paling kuat. Cuma tak rebah ya. Kalau rebah, sekian wassalam. Kena serangan ketika duduk, ketika melintas jalan. Sempat lagi ke kereta. Sekadar berkongsi pengalaman. Kalau ada di kalangan kita, adik-beradik kita yang kena serangan jantung, sebaiknya jangan menelefon ambulan. Ini yang paling baik. Kerana kalau ambulan datang, dia akan buat CPR tanpa dia mengetahui waktu itu kita sakit tu kena major ataupun minor, kuat ataupun sikit. Saya kena paling kuat, bunyi meletup di jantung masa kena. Mujur saya waktu itu bersama dengan sahabat daripada Pantai Remis, seorang bekas polis yang bersama saya di Taiping. Ada program waktu itu, dia bawa saya, tak bawa ke hospital, dia bawa stesen minyak. Dia beli air masam dengan air mineral yang sejuk, suruh minum setengah-setengah. Dia bertahan dalam lebih kurang 40 minit. Boleh telefon orang rumah, boleh telefon kawan-kawan, dan terus dibawa ke hospital. Sampai hospital, doktor tanya, tuan datang apa? Saya datang kereta sendiri. Tuan mengambil tindakan yang bijak. Kita tak tahu apa.
Lepas duduk 6 jam di wad kecemasan, dimasukkan morfin. Kira ni jadi pengusi penagih dadah dah. Masuk morfin 6 kali dengan dos banyak 3.0 paling tinggi. Dan cucuk hampir yang paling dekat dengan jantung. 6 jam di kecemasan, kemudian masuk CCU. Selama 3 malam di Hospital Taiping tanpa siapa-siapa pun boleh lawat kerana musim PKP. Kemudian dibawa ke AJN, baru tahu sumbat banyak mana. 97% sumbat. Alhamdulillah cepat dibuat tindakan. Dah pun masuk spring atau bahasa kita stent. Dia nama McMaris buatan Switzerland. Saya orang yang ke-49 memakai stent McMaris yang hanya bertahan selama 6 bulan ke setahun. Kemudian dia hilang. Beza dengan stent lama, dia kekal semua hidup. Yang ni dia hilang. Doktor pesan, tuan tak mau mai pula, jaga makan. Tahlil malam ni makan apa? Kambing, hai, bye. Tengok boleh. Kambing tak boleh makan, daging tak boleh makan, ayam tak boleh makan. Melainkan ayam kampung. Ikan yang dipantang, ikan paling pantang, ikan cencaru dengan ikan hitam, ikan tongkoi. Sebab dia cepat mendadak naik kolesterol. Muslimin jamaah rahimakumullah. Sebab tu saya pesan pada keluarga saya semua. Sebab ketika saya di hospital Taiping, ratusan orang yang cuba nak melawat tapi tak dibenarkan masuk. Sampai doktor tanya, tuan siapa sebenarnya? Adakah tuan YB? Saya bukan, saya YB yang bersara. YB yang bersara. Tuan siapa sebenarnya? Ramai sangat datang daripada Bangi, Gombak, daripada KL, Negeri Sembilan, Melaka, semua ada. Tapi tak dibenarkan masuk. Saya cuma Tok Imam dengan sikit bercakap di masjid-masjid. Oh, ustaz rupanya. Pesanan dia, tolong sampaikan ustaz pada kawan-kawan, pada tuan ustaz kenal, tolong beritahu tentang suasana ketika serangan jantung. Dan semasa waktu kecemasan, saya pun tak sedar. 6 jam, cuma doktor beritahu. Masa doktor bawah tanya, tuan siapa sebenarnya? Saya tak tahu dia tanya kenapa tanya. Saya kata saya bekas guru kawan tentera. Mengajar sekian-sekian tempat di Banjung. Kenapa doktor tanya saya? Semasa kami proses tuan di luar, tuan sedar. Semasa tuan tak sedar, kami cucuk ubat bius, segala ubat bagi hilang sakit tu, panggil ubat tak sedar lagi tu. Kami tidak boleh buat apa-apa melainkan lidah tuan membaca surah Al-Insan, dia kata. Saya kata mana saya tahu. Sebab tu saya pesan tuan-tuan, rajin-rajinlah sebelum tidur atau masa-masa rehat tu, naik motor, naik kereta, bacalah surah-surah yang menjadi hafalan kita. Moga-moga ketika kita terdesak, tidak ada bantuan lain melainkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sedar, rupanya saya membaca surah Al-Insan yang dibaca oleh imam pada pagi Jumaat tu. Sebab kita halu atas kata saya baca, jadikan ianya satu surah hadiah kepada adik-beradik, tok wan, tok nek kita yang mati, adik keluarga kita. Rupanya ada kesan ketika sakit tanpa kita sedar, itulah bacaan yang kita sebut. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kita masih lagi berada di norma baru. Kedah PKP. Tak tahulah apa benda lah. Bohlah apa. PKP lah sendiri. Tu yang ceritanya. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita ni tengok semayang, semua pakai purdah. Dulu kita dengar pakai purdah ni perempuan saja. Berapa tahun dulu perempuan yang pakai purdah dihina dengan pelbagai tuduhan, nak menyembunyikan muka tak cantik lah, nak menyamar sebagai penjenayah lah. Macam-macam tuduhan kepada umat Islam, khasnya wanita muslimat dulu yang pakai purdah. Tutup nampak muka tu, nampak mata. Tiba-tiba dengan COVID ini, semua pakai purdah. Perempuan pakai purdah, lelaki pakai purdah. Kafir pun pakai purdah, ambil hang. Cakap banyak sangat. Kena habis pakai semua. Tok Imam mana ada? Ada. Tak ada, 1000. Saya standby juga. Nak cakap tak boleh kau pakai lemah. Kena buka. Kalau ada polis, kita beginilah. Buat denda 1000. Nak beli 7 hupang. Nak bayar 1000, tak padan.
Tak, siapa tak buat jumpa saya. Tak, saya dah spare banyak. Tapi sekeping 300 lah. Ha. Nak bayar 1,000 ke 300? Wallahu alam. Tak. Apa hukum kita semayang pakai purdah ni? Apa hukum lelaki semayang pakai mask? Oh, sudah. Apa hukum lelaki semayang pakai mask, pakai purdah, tutup muka? Dalam hadis Nabi kata, Nabi mencegah, Nabi melarang ketika sembahyang menutup muka dan mulut dan sebahagian muka kecuali ketika menguap. Kerana ada orang jahiliah masa baru masuk Islam, dia suka tarik ekor sorban, tutup muka. Nabi larang. Lepas tu tanya hukum pakai mask, apa hukum masa sembahyang? Tengok. Orang yang pakai mask, apa hukum? Sudah. Saya jawab. Jawab tak? Hukum pakai mask masa sembahyang adalah haram. Jika pakai mask sahaja, tak pakai kain. Tak pakai kain, tak pakai baju, pakai mask saja sembahyang, memang haram lah. Faham tak? Pakai mask saja, tak pakai jubah. Tengok. Wallahu alam. Dalam keadaan kita ni, nahana itu, larangan Nabi adalah berbentuk makruh. Dan kita disuruh pakai hal ini dalam suasana boleh menjadi harus kerana ianya suasana darurat. Dalam suasana kita tak tahu siapa pembawa masalah COVID ini. Adakah COVID ini hari ini menjadi satu penyakit atau satu bala bencana? Wallahu a'lam. Allah sebut pada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nyata kerosakan atas muka bumi, kefasadan, kemungkaran atas muka bumi ini adalah dengan sebab tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya kamu sedar akan apa yang kamu buat, kesilapan apa yang kamu buat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punca COVID datang daripada, baca mula dulu sejarah, datang daripada Wuhan. Asbab dia dengan puncanya datang pada sebab makanan, memakan binatang yang dilarang oleh syariat untuk makan. Orang Cina makan apa? Kalajengking, makan kelawar, makan ular, makan anjing. Allah Ta'ala menguji mereka dengan penyakit itu disebar sehingga seluruh dunia. Sekarang ni pesakit dunia berapa juta dah? Rasa-rasa 40 juta dah kot. Tak tengok kita pun hari ni. 40 juta. Dan pesakit negara kita sejak 2-3 hari ni semakin meningkat. Main 700, 800. 700, 800. Tapi dalam kluster yang tertutup, majoritinya di Sabah dan yang lain dalam kelompok golongan penjara. Moga-moga doa yang dibacakan imam tadi, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi asqam. Yang hujung kita minta, ya Allah, lindungilah kami daripada segala wabak, segala penyakit yang berat-berat yang kita tidak mampu menanggungnya. Dia punya vaksin untuk COVID ada ke ada? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Melainkan kalau orang Taman Sejahtera nak cuba buatlah campuran daun ketum dengan daun kesum. Mana tahu kau jadi vaksin, orang kaya gitu. Ketum dengan kesum. Wallahu a'lam. Ikhtiar macam mana kita nak mengelak dengan cara kita pakai mask. Yang kita duduk berjarak, dan sembahyang kita pun sembahyang yang sudah berjarak hari ini. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, kita masih lagi diberi kesempatan untuk hadir berjamaah pada malam ini dengan malam-malam sebelumnya. Pada setiap waktu kita antara yang dipilih oleh Allah, di samping orang lain yang masih ramai yang belum ada cita-cita untuk hadir berjamaah. Bahkan ada yang kata kita yang hadir ke semua, majoriti yang hadir malam ni, saya rasa dalam kelompok yang paling ramai tinggal 2 silinder. Cikgu apa silinder?
Tinggal 2. Tinggal 1 je. Dah ada kencing manis, darah tinggi, gout. Dah tinggal 1 lagi. Jantung tak ada lagi. Allah Akbar. Tinggal 2 silinder, majoriti 2 silinder, 3 silinder. Tu yang duduk pakat menyandak habis tu. Sebab geng-geng tak boleh diri lama dah. Tak boleh nak duduk lama. Nak banding ketika kita baca kisah sahabat dalam hadis yang sahih dalam Matan Arba'in, hadis yang kedua disebut sana. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, kata Sayyidina Umar. Hadis tu riwayat Sayyidina Umar. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak tahu hari apa, masa mana. Tengah riwayat kata pada waktu asar, selepas asar. Sahabat duduk dengan Nabi dalam keadaan duduk rapat. Ni antara sunnah Nabi, kita masih lagi berada di bulan Maulud Nabi. Duduk dengan Nabi, duduk rapat, belaga lutut. Dan di depan dia ada orang, belakang ada orang. Rapat sungguh-sungguh sehingga tidak bergerak. Disebut riwayat kata kalau boleh burung boleh hinggap. Kerana diamnya sahabat Nabi ketika duduk dengan Nabi. Kita mana boleh dah ni. Dah geng 2 silinder. Kejap-kejap kaki kanan duduk atas. Kejap-kejap kaki kiri duduk atas. Pasal apa? Geng kebas kaki. Untuk makluman bagi yang tidak ada lagi kesakitan jantung, saya bagi tanda yang saya alami sendirilah. Yang pertama, kebas tangan kiri. Kejap-kejap kebas, pergilah buat ECG, buat pemeriksaan. Sebab saya kena, itu antara punca yang kena. Yang kedua, gastrik, rasa berangin. Kita ingat angin tu sebab tak makan, rupanya dia antara simptom jantung. Yang tiga, sakit sebelah belakang, belah kiri. Itu antara tanda. Kalau ada 3 tanda tu, dia kebas tangan kiri, angin bunyi manjang, belahak tak berhenti, dengan sakit belakang belah kiri, pergilah hospital. Buat ECG, cek pemeriksaan untuk tahu kita jantung berapa yang tersumbat. Contoh kena masuk wad mudahan IJN memang menakutkan. Doktor pun cakap, tak apa tuan sabar, habis kuat mati je. Dengar ayat pun sakit telinga. Sebab dia memang tempat tu tempat orang mati. IJN. Tempat yang siapa pun tak ada berminat untuk pergi duduk sana. Tapi kena pergi. Allah Akbar. Tuan-tuan sabar tuan. Saya masuk buat bedah lebih kurang 4 jam. 2 orang pakar. Datuk Mak Amin dengan Dr. Irsyad. Allah Akbar. Dia ikat habis tangan kanan, ikat kiri, ikat tak bergerak. Nak gatai muka, garu tak boleh. Gatai main gitu, kejip mata. Dah kali kata, saya minta tolong doktor, tolong gatai hidung. Tak apa, Haji, tak apa. Saya suruh nurse hak muda, tolong urut, tolong garu. Tu yang lega banyak tu. Kalau nurse hak tua, lagi gatai. Nurse muda, cepat lega. Allahu Akbar. Muslimin jamaah rahimakumullah. Sahabat duduk dengan Nabi. Duduk dengan cara rapat. Ni patut kita masih lagi diberi kesempatan boleh hadir berjamaah. Walaupun sembahyang kita dah berbeza. Dengan jarak yang berbeza. Bahkan hari ni kalau Tok Imam kata tuan-tuan rapatkan saf, tuan-tuan akan marah Tok Imam pula. Tok Imam hang tak tahu ke penyakit. Dia boleh kan ni dalam keadaan norma baru, dia boleh menjadi norma yang negatif. Kerana kita dah rasa selesa sembahyang dengan cara yang berjarak. Kenapa jarak? Sebab ramai antara kita masa sembahyang rapat dulu tak minat nak rapat. So rapat dia buat doa. Tok Imam kata betulkan sah, rapatkan sah, dia buat tak peduli je. Dia cari tempat-tempat yang strategik. Mana? Dekat-dekat tiang. Dekat dinding, senang nak rehat. Allahu Akbar. Dan kita hari ni pun dia beri kesempatan oleh Allah untuk kita sembahyang dalam keadaan normal baru. Dan kita sembahyang dengan cara yang rapat, dengan cara yang sekarang ini, ianya juga merupakan sunnah Nabi SAW. Cuma kita tak layanlah dalam WhatsApp, dalam Facebook, duk mempertikai. Seolah orang masjid lebih takut COVID daripada takut Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mana tahu siapa pembawa. Try esok cikgu esok pagi, tengah hari esok, mai ke masjid, pakai t-shirt, tulis belakang tu, saya pembawa COVID. Nak tengok orang bagi masuk, kawan tak kawan. Saya pembawa virus COVID. Tahap gila punya. Paling kuat. Rasa-rasa imam bagi masuk tak? Cikgu Wahab minta maaf. Belah.
Dia ligan balik je. Pasal apa? Hak tu baru tulis di baju. Tak? Sedangkan dia bukan pesakit COVID. Tak? Waktu sekarang ni, kalau tuan-tuan nak ambil duit pencen, bawa lah baju tu. Pergi batok kat bank, confirm orang lari habis. Tak? Tulis depan, tulis belakang. Saya positif COVID. Nak tengok orang bank. Hak tengah batok pun lari. Tak? Saya pesakit jantung, masuk dalam bank, kita pakai Mas Sejahtera, dia akan keluar, hak saya ni, tuan-tuan yang sihat, dia keluar warna hijau. Saya keluar warna merah. Orang bank mamalak halau saya keluar. Tuan, kenapa tuan masuk? Tuan keluar tuan. Saya kata, tuan maaf tuan, nak halau pun tengok orang sama. Saya bukan pesakit COVID. Tak boleh tuan, tuan merah kena keluar. Saya kata, panggil bos. Dia panggil bos bank keluar. Saya kata, tuan nasihat anak buah tuan ni. Semak dulu saya sakit apa, COVID ke sakit apa. Boleh buka-buka, banyak pesakit jantung. Minta maaf tuan. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana hari ini orang terlampau sensitif dengan wabak sehingga dalam ketakutan semua. Tu yang sekolah tutup di Selangor hari ni. Tak. Di masjid tempat anak saya di Gombak tu, sembahyang Jumaat hari ni cuma 6 orang. 6 orang saja boleh hadir sembahyang Jumaat. Allah Akbar. Kita pernah rasa dulu 11 orang. 11 orang pun jadi isu. Mana sah Jumaat 11 orang? Keluar fatwa. Fatwa dalam Facebook. Ulama Facebook ramai. Kata ustaz, mana sah Jumaat 11 orang? Kita mesti 40 orang. Rujuklah kepada hukum fiqh. Jumaat ni ketika daurat 3 orang pun dikira sah Jumaat. Rujuk pada mazhab Imam Hanafi. Hak tu hak benda yang orang tahu, maklum dah, dia sibuk. Sedangkan ada orang yang datang ke masjid tuan-tuan tanpa ilmu pun ramai, sembahyang tanpa ilmu. Na'udzubillah min zalik. Sembahyang kita biar sembahyang orang yang berilmu, bukan sembahyang ikut orang. Moga-moga ibadah kita yang kita buat dengan cara yang berjarak hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, dalam suasana kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khilaf para ulama ialah tentang tarikh Nabi lahir. Yang tak khilaf adalah hari apa? Hari Isnin. Nabi lahir pada Isnin dan Nabi wafat juga pada hari Isnin. Sehingga Sayyidina Abu Bakar menyatakan, aku bercita-cita, aku mengharapkan besok aku mati juga pada hari Isnin. Kenapa? Hari itu hari yang kita bagi umat Nabi disunatkan kita berpuasa. Antara hari yang menjadi lambang kemuliaan bagi umat Islam adalah pada hari Isnin. Sedangkan tarikh, kata Baihaqi, ulama hadis Baihaqi kata Nabi lahir ada khilaf sama ada pada 8 hari bulan, 9 hari bulan, 11 hari bulan dan 12 hari bulan. Sedangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Syekh Ibnu Rajab menyatakan Nabi lahir pada 17 ataupun 18 Rabiul Awal. Ianya menjadi khilaf. Sekarang tu kita biarlah pandangan ulama. Kita hanya menerima Nabi lahir pada hari Isnin bulan Rabiul Awal, tahun gajah, kerana waktu itu tidak dikira lagi tahun hijrah. Muslimin jamaah rahimakumullah. Sebab tu kita yang berada pada hari ini, moga-moga yang sebut oleh Nabi SAW akan berada di kalangan ahli syurga. Sebelum memasuki syurga Allah akan berbaris dalam 120 perbarisan, 120 saf. 80 saf adalah umat aku, 40 saf lagi umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Moga-moga kita berada dalam saf yang ke-80. 80 pun tak apa dah. Saf belakang pun tak apa. Agak-agak kita saf mana? Kalau semayang pun malas duduk saf depan, janganlah harap saf depan lah. Tak semayang duduk main tala kat orang ya. Tuan depan lah. Ramai penyakit kita jenis tu. Pasal apa susah mai depan? Takut imam, tak apa, imam kita okey lagi. Imam masih sihat. Kalau imam rebah tu lain cerita. Tengok imam, tuan-tuan kenapa orang kita takut nak duduk depan? Mai Jumaat awal tapi duduk belakang. Duduk belakang pula kat tiang. Tiang pula bawah kipas angin. Kipas angin pula dekat aircon. Tiga-tiga boleh kat dia. Tiang dia punya, kipas angin dia punya, aircon dia punya. Tu yang dia faham ketika khatib baca bahasa Arab, Melayu tak faham. Bahasa Arab dia jenggoh. Lepas tu amma ba'du dia turun. Sedar-sedar barakallahu li wa lakum bil Qur'an habirah.
Allah muslimin jamaah rahimakumullah. Kita berada di bulan ini, muslimin sekalian. Saya baca hadis tadi dalam Matan Arba'in, kita ambil ringkas sajalah untuk kita mengetahui apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebut itu apa? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala alaina rajulun shadidun bayadin as-siyab. Ringkas ya, hadis panjang. Ketika kata Sayyidina Umar, kami duduk dengan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami. Iz tala'a alaina, datang pada kami seorang rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadis siyab, laki-laki yang berpakaian syadidun, berpakaian yang sangat putih bajunya. Di hujung hadis Nabi tanya Umar, siapakah Umar orang tu? Umar kata, Allah dan Rasul yang mengetahui. Jawab Nabi, itulah Jibril datang pada kamu untuk mengajar agama kamu. Kita tinggal hujung tamik depannya. Cerita bagaimana sunnah Nabi. Jibril AS mengajar kita antara pakaian yang Nabi suka ialah pakaian yang berwarna putih. Serban yang Nabi suka ialah berwarna hitam. Ummu Salamah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahawa Nabi suka memakai pakaian gamis. Gamis apa gamis? Gamis ni kalau bahasa kita apa dia? Jubah. Tak, gamis jubah pun ya, baju kemeja labuh pun ya. Tapi nama gamis ni adalah baju yang berbutang sampai ke bawah tu. Kalau bahasa kita kemeja lah. Baju Melayu, tak, butang ada 5 biji. Tapi orang lelaki hari ni, walaupun butang 5 biji, mana pakai 5 biji? Tak, pakai semua. Tok Imam pakai zip, tarik habis. Tak. Tok Imam pakai semayang, pakai zip, dia tarik buka dada. Jadi imam. Sah tak semayang? Tak. Sah juga kerana suasana pernah dipakai Nabi ketika musim panas. Nabi menjadi imam dan dibukakan butang baju, menampakkan dada Nabi SAW. Kita ambil isu sunnah. Nabi suka pakaian yang putih. Jubah putih, baju Melayu putih. Apa lagi? Kemeja putih. Dan yang paling putih lagi, pagoda. Pagoda mana hitam? Ada hitam pagoda. Semua putih. Pagoda yang putih itu kalau pakai atas nama warna putih, warna yang Nabi suka, maka kita mendapat pahala. Kena memakai pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Cuma jangan pakai pagoda lubang-lubang banyak sangat. Ni pakai pagoda lubang-lubang, koyak habis dah. Jenis sedap pakai. Rumah pun tak ambil buat kain buruk, pakai lagi dah orang tua tu. Lubang habis dah. Nak kata tawaduk tahap mana tu? Ulama tahap mana ni? Baju lubang-lubang pakai lagi. Muslimin jamaah rahimakumullah. Disebut dalam hadis, 2 hadis, Ummu Salamah kata Nabi suka pakaian putih. Dan kita juga memakai kepiah putih. Cuma kadang-kadang kita ni nama aja kepiah putih. Tapi kepiah tu beli bila? Tahun 75. Kan ni tahun 2020, berapa tahun dah? Tahun 2075. Lo pakai sampai hari ni. Maaf tuan. Tengok kepiah tu, tiba tengok kepiah masing-masing. Buka tengok. Tengok kepiah tu. Asal putih ke jadi apa sekarang ni? Wallahu a'lam. Kepiah ni mahal apa duit lah kepiah? Oh duit? Agak ada 1,5 kepiah. Kau beli kat Mekah Madinah tu apa? Hak jenis benang tu 10 apa? 10 RM3. Kalau tuan pandai beli di Mekah Madinah tuan, hak 10 RM3 dapat 10 RM1 je. Tak. Saya beli serban di Mekah Madinah, serban satu RM10. Tak. Hak tu hak paling cantik, RM10, RM10 dia tu. Tak. Korang Arab minta korang dia ikut pantang. Kata tuan saya nak banyak. Berapa tuan nak? 100. 100 boleh RM5. Kata bungkus 3. Dia kata Melayu ni celaka betul. Kita 100 ambil 3 ya. 3 apa? RM15. Dia kenal kita kenal dia balik. Dapat 3 alat RM15. Pakai serban putih biar putih betul. Pakai kepiah putih biar putih betul. Kita dah berumur lama-lama ni, kau boleh kepiah tu kau rajin-rajin lah tukar. Kalau malas basuh pun
Tak, beli kepiah pakai buang. Tak, 10 RM3 pakai buang. 3 hari buang. Memang maaf muslimat, orang jantan gitu. Orang jantan ni selagi dia pegang-pegang tak? Tak bau lagi? Boleh. Selagi tak bau, muslimat tuan jaga. Orang lelaki ni spender aku tak ambil, tak basuh, dia tak tukar apa ni. Dia selagi tak bau, dia boleh kalih spender. Allah Akbar. Bukan sini tempat lain lah. Jaga kita. Dalam bab pakaian, tolong jaga kebersihan. Ya, jaga. Kerana Nabi menyukai. Saya pergi sebuah masjid tuan di Kuala Limanjung, di Lumuk lah. Masjid Ihsan nama dia. Allah Akbar. Kalau dijemput baca khutbah itu, dan jemput pada kadang-kadang 2 bulan 3 bulan sekali, sebab ramai dia buat giliran. Saya ikut seronok baca khutbah itu. Sebab jatuh kuasa masjid dia, saf depan, saf kedua, saf tiga, kesemua dengan jubah putih, bersaban putih. Allahu Akbar. Tak. Tengah tempat lain, ikut suka. Tak. Kenapa? Itu mengambil sunnah Nabi SAW. Nabi suka pakaian yang berwarna putih, berwarna hijau dan berwarna hitam. Tak. Warna oranye, tak ada. Nabi tak kenal hak oranye. Tahu oranye? Tak. Sekat tu sudah. Yang huruf panjang-panjang sangat. Tak. Muslimin jamaah rahimakumullah. Ini antara pakaian yang disebut dalam hadis, yang dia kata, dia berpakaian, lelaki ini Jibril berpakaian yang serba putih. Dan dia kata apa? Yang kedua, syadidun sawadi sya', dan rambutnya yang sangat hitam. Antara sunnah Nabi ialah kita menjaga kekemasan rambut. Rambut tuan-tuan biar kemas. Rambut kita memang tak hitam dah pun. Majoriti mana rambut hitam. Untuk imam habis. Tengok hitam ni. Hitam lagi, saya nak ubah apa tu? Umur dia dengan dia lagi tua, tapi hitam lagi rambut dia. Ni aku dengki jealous ni. Dia pakai ubat apa? Pakai inai. Inai bukan hitam, dia jadi merah. Cikgu Syekh. Dah putih habis dah. Majoriti kita ni, rambut semua dah menjadi dah kerum belakang dah. Hitam menjadi putih. Tak kira lah putih ke, kita jaga kekemasan rambut. Kalau panjang yang berbentuk sunnah, yang dijaga. Nabi pernah menyikat rambut belah tengah dan belah tepi. Kekemasan rambut Rasulullah SAW, rambut Nabi sehingga paras bau, dijaga, disikat begitu rapi. Zaman kita bukan takat sikat, jaga jangan bau. Rajin-rajinlah shampoo. Shampoo orang lelaki senang muslimat. Shampoo perempuan payah. Shampoo perempuan dia kena beli shampoo. Orang lelaki sabun mandi pun jadi. Betul ya? Orang lelaki sabun mandi jadi shampoo. Perempuan tak boleh. Dia takkan buat shampoo, mandi jadi shampoo, pasal rambut dia jadi panjang, dia jadi keras, jadi buah. Kita orang lelaki rambut buah, jadi bunga lagi bagus. Allahu Akbar. Jaga kekemasan rambut. Bukan takat rambut, kita apa yang ada di badan kita, bulu-bulu, biar kemas. Kalau nak jaga misai biar kemas. Jaga janggut biar kemas. Jangan tengok selekeh ya. Ni sambung bulu hidung, sambung misai, sambung janggut. Pergi makan nuri duduk sebelah kita. Tak makan cikgu. Bulu hidung sambung misai, sambung janggut. Nak makan sebelah, makan tak? Lari saya. Tak lepas pergi. Itu bulu hidung tuan, bulu hidung yang sunat kita cabut. Jangan biar panjang meleleh ya. Allahu Akbar. Baik lelaki atau perempuan. Perempuan tak apa, bulu hidung depa lambat tumbuh. Bulu yang sunat kita cabut, bulu hidung dengan bulu ketiak. Lebih saya ni takdir, alhamdulillah lah, takdir bulu ketiak saya sejak turun-turun sejak kecil hari ni tak pernah panjang. Dan tak banyak mana yang ada. Tak mau tunjuklah. Sampai ada tu tutup tangan, nampak sejambuk. Allah Akbar. Hak tu hak tak jaga. Jaga-jaga tuan. Yang berjanggut, jaga janggut. Yang berambut, jaga rambut. Yang bermisai, jaga misai. Jaga semua ketampilan diri. Jangan sampai timbul keadaan kita bersama pasangan kita. Jangan hanya berwangi ketika masa bau kahwin. Bau kahwin dulu, Allahu Akbar, minyak wangi tiap malam. Lepas kahwin 40 tahun, dia tukar jenama daripada minyak wangi kepada minyak angin. Minyak angin pun tak apa, wangi juga. Minyak gambak, wangi juga. Yang tak wangi, minyak panas. Pusing-pusing tengok, bau panas, pedih mata. Pusing balik. Pasal apa? Pasal dua-dua dah penyakit. Allah Akbar.
Kita geng penyakit belakang. Boleh ke? Dia suruh berhenti Isya ni. Kalau di Manjung baru ni saya kena, dia tak minta izin imam tambah 5 minit. Polis panggil, "Ustaz, sila berhenti." Polis. Ni ada polis kan? Ada polis tak? Cakap polis pencen tak apa. Nak polis pencen. Kalau polis betul suruh berhenti, kita berhenti. Sebab dia bagi amaran, tak boleh lebih lama. Muslimin jamaah rahimakumullah. Itu antara sunnah Nabi, sama-sama kita jaga. Saya ambil yang akhir sekali. Ayat saya baca tadi dalam suratul Qiyamah 26 sehingga 30, ringkaslah. Rasulullah juga telah meninggalkan kita. Rasulullah juga telah wafat. Dan kewafatan Rasulullah pada 12 bulan awal hari Isnin. Tapi Nabi ketika mati didatangi oleh Israel. Datang sebagai seorang lelaki yang berjubah putih. Minta masuk ketika Nabi sedang sakit. Fatimah tak nak buka pintu. Nabi kata, "Fatimah, buka pintu." Dia masuk duduk sebelah kiri Nabi SAW. Dan Nabi kenal itulah Israel. Nabi tanya, "Mana sahabat kekasihku Jibril?" Waktu itu Jibril sedang berada langit ketujuh. Turun serta-merta. Duduk sebelah kanan Nabi SAW. Kan Nabi kata, Jibril, kenapa kamu lambat datang? Sedangkan kamulah kawanku paling setia. Bersama aku ketika susah dan senang. Kata Jibril, "Aku tidak sanggup melihat wajah Tuan ketika diambil nyawa oleh Israel." Allah sebut pada kita, "Kalla idza balagatit taraqi." Ingatlah kamu wahai manusia, apabila sampai nyawa kamu ke halkum. Taraqi ini halkum. Saat pintu taubat tertutup ketika sampai ke halkum. Nabi ketika nyawa Nabi sampai ke lutut, Israel cabut nyawa pada kaki sampai lutut, Nabi angkat tangan dan sebut Allah panjang. Apa kata Nabi? "Wahai Israel, aku ni kekasih Allah. Kenapa engkau mencabut nyawaku begitu sakit, begitu menderita?" Kata Israel, "Aku cabut nyawa Tuhan, inilah cabutan yang paling lembut." Sakit berpeluh dahi Nabi. Sampai Nabi angkat tangan sebut Allah panjang, Israel berhenti. Kenapa? Sebab Rasulullah, Israel minta izin. Kita ada mai jumpa. Ketuk pintu, tak, bini buka pintu. Siapa? "Aku Israel." "Oi, sila masuk tuan untuk ambil nyawa tuan." "Tak," kita kata, "Aish, hang silap rumah kot." Tak. "Takkan ambil nyawa aku, baru 50." Tak. "Sakit apa pun tak ada." "Pergi rumah Cikgu Syekh dulu." Cikgu Syekh kan 70 dah. Nyakit macam-macam. Contohlah. "Pergi rumah Cikgu Syekh pula." Israel sampai mana? "Takkan 70. Aku 70. Rajin pergi masjid. Tu sudah rumah. Dah duduk terlentang dah." Pergi ambil nyawa dulu. Kalau kita tuan memang banyak alasan. Tak mati kita. Israel letak jawatan. Serabut buat ni. Tak mati-mati. Nak minta ambil nyawa, lari habis. Tuduh macam-macam. "Aku baru 70. Kawan tu dah 95 dah. Tak mati-mati lagi." Mana? Orang tu 95 tu. Takkan 70 dulu. 95 masih sihat lagi. Tak, contohnya tu. Tak, muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi sakit tuan-tuan. Tak, dicabut nyawa Nabi kali kedua sampai ke pinggang. Nabi angkat tangan kata, "Allah, wahai Israel, aku ni kekasih Allah. Kenapa kau cabut nyawa aku begitu kasar?" Kata Israel, "Tak, ya Rasulullah, aku cabut nyawa Tuan begitu lembut." Dengan teliti. Allah Akbar. Sehingga sampai ke nyawa ke halkum. Nabi bertanya, "Di manakah tempat aku selepas ini?" Jawab Jibril, "Tempat Tuan adalah syurga." Nabi sebut, "Bagaimana dengan umatku?" "Umat kamu juga sebahagiannya menjadi penghuni syurga." Lalu Nabi kata, "Solah, solah, solah. Nisa'ukum, nisa'ukum, nisa'ukum." Sembahyang, sembahyang, sembahyang. Perempuan, perempuan. Jagalah perempuan kamu, isteri kamu, anak perempuan kamu, cucu perempuan kamu, ibu kamu yang masih ada. Jangan menjadi sebahagian daripada penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ruh Nabi dicabut, haruman waktu itu ialah lebih harum daripada kasturi. Kata Jibril, cuma tidak dicium oleh manusia dan oleh jin. Muslimin jamaah rahimakumullah. Sampai kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kata pesakit yang nak mati itu, siapa yang boleh memberi ubat menjampi untuk aku sihat? Tak, penyakit yang tidak ada ubat ada dua. Tua dan mati. Tak, tua tak ada ubat sampai masa tua. Kalau dan tua, ramai yang tak dan tua.
Tak. Tak dan tua mati dah. Kita nak kira okey dan juga tua. Tak. Sempat juga sampai umur tua. Siapa paling tua? Imam apa? 70. Lebih dah. Oh, Ji? 76. Patut mati lama dah. Dah lebih dah. Dah makan dividen daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita datang dengan umur tua, yang datang lagi masih lagi menjadi penghuni, masih lagi tetamu Allah dalam Masjid Nurus Saadah. Inilah tempat menjadi bukti saksi kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tempat duduk, tempat sandar, tempat semayang, kapet, dinding, tiang, cermin, besi, kesemua saksi ketika hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, kata Allah. Waktu itulah baru yakin inilah saat perpisahan. Betul ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam terakhir ketika hari Nabi wafat itu. Imam Abu Bakar menjadi imam, angkat takbir, menangis, baca Fatihah, menangis. Sampai sahabat kata, habis mayang, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku merasakan inilah hari terakhir untuk aku bersama Rasulullah dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis sungguh-sungguh. Ketika hari-hari terakhir baginda Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itulah saat perpisahan. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, inilah hari terakhir Nabi mendapat nikmat dunia dan akan diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dunia tak sebanyak mana, kita hanya mencari nikmat yang paling besar, nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Waktu sakit macam mana? Watafatisaqu bisaq, kedahsyatan, ke azab masa nak mati itu, bisaq, watafatisaqu bisaq, seperti kaki tindih menindih. Bahasa mudahnya sakit urat. Urat kita akan disongsang ketika dicabut nyawa. Masa hidup pun sakit urat pun tak tahan kita. Sakit urat betih angin, sakit urat pinggang, sakit belakang, sakit ya Rabbi. Bayangkan kesakitan urat kita semasa direntak. Urat kaki tidak ada sendi, tidak ada ruang, tidak ada daging, tidak ada liang darah, ruang darah kita yang tidak merasa sakit ketika sakaratul maut. Allahu akbar. Sakaratul maut ialah mabuk ketika mati, kesakitan. Tu Allah sebut watafatisaqu bisaq. Sakitnya tu ialah seperti kaki tindih menindih. Songsang habis keadaan badan manusia. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka kepada Tuhan kamulah kamu akan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah pembalasan? Kita rujuk dalam surah As-Sajdah ayat ke-12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wallahu alam. InsyaAllah kesempatan masa lain kita ulas bab itu untuk melihat suasana kita berada di padang mahsyar selepas kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kehadiran kita malam ini kehadiran yang mendapat manfaat dan bersama dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah inilah jalan yang terakhir bagi kita untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Orang yang tiasa menghidupkan iman, menjaga iman, dan tempat menjaga iman akhir-akhir ini, inilah tempat dia. Nak jaga iman di market tak mampu, nak jaga iman di pasar tak mampu, nak jaga iman di kedai kopi lagi tak mampu, nak jaga iman di supermarket, Allahu akbar, tergadai. Inilah tempat yang kita sama-sama memperingatkan kita tentang hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tak salah silap lebih masa. Lama juga. Mujur tak ada polis. Takat polis pencin tak apalah. Dia tak buat report kot. Moga-moga kita berada dalam tarbiyah dan didikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dijemput untuk menerima sakaratul maut. Wallahu alam. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya mujibud da'awat ij'alna ya Allah, ij'alna ya Rahman, ij'alna ya Rahim
من الناجحين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.